Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Dan malam ini kita meneruskan perbincangan mencari MH370. Kita memang begitu menyanjung tinggi usaha-usaha pasukan mencari dan menyelamat. Kita juga begitu bersimpati dengan keluarga dan rakan taulan yang terbabit keluarga mereka dalam pesawat MH370. Tetapi di sini di Astro Awani kita akan terus dan tetap memberikan latar belakang dan pengetahuan yang perlu untuk kita lebih memahami tentang usaha yang tidak pernah disaksikan oleh dunia dalam mencari dan menyelamat ini. Oleh itu, sekali lagi saya ingin pulang untuk berbincang kepada laut itu sendiri, Lautan Hindi di selatan itu, dan juga mungkin tentang kawasan Lautan Selatan, Southern Ocean, kerana kawasan itu antara kawasan begitu terpencil di dunia di bawah garis lintang ataupun latitude 40 darjah itu, sebab itu dipanggil Roaring Forties itu kerana cuacanya yang dikatakan begitu tidak menentu dan tidak mesra kepada sebarang pengguna. Dalam konteks itu, saya berterima kasih kepada Profesor Dr. Fredolin Tajuddin Tanggang, pakar klimatologi dan oceanografi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan saya ingin memetik dalam satu artikel yang saya baca, kawasan ini dikatakan begitu tidak menentu sehingga kadang-kadang walaupun mereka baru meletakkan buoya oleh saintis yang melakukan kajian tentang pergerakan arus dan memetakan laluan arus menggunakan satelit, walaupun baru semalam mereka letakkan pada jarak 10 meter di antara satu sama lain, tetapi besoknya sudah pun berkilometer jauh jarak buoya-buoya itu, dan kelajuan itu kadang-kala disukat sehingga 2 meter sesaat. Dalam konteks itu, memberikan sedikit pemahaman kepada kita kenapa banyak objek yang dikatakan sudah dikesan oleh pelbagai satelit yang sedang melihat ke arah kawasan itu, begitu juga dengan cerapan daripada kapal terbang, Charlie, Orion dan sebagainya, dan begitu juga objek yang diambil oleh kapal, tetapi masih lagi kita tidak dapat mengesan objek yang boleh memberikan kita kepastian. Dalam konteks itu mungkin saya nak pergi kepada Prof. Fredolin untuk memberikan kita latar belakang, bukan saja tentang Lautan Hindi dan juga Lautan Selatan, tapi juga membandingkan peranan arus kelautan cuaca ini dan beza di antara mencari MH370 berbanding Air France 447 dahulu. Prof. Terima kasih Saudara Kemarul menjemput saya sekali lagi ke Astro Awani. Biasa saya datang ke Astro Awani ini bercakap mengenai iklim. Ya. Kali ini saya bercakap pasal lautan. Biasanya kita, kalau kita faham iklim dunia ini, secara tidak langsung kita faham bagaimana lautan itu berfungsi. Ya. Jadi mungkin sedikit sebanyak kita boleh berkongsi pengetahuan tentang bagaimana keadaan di kawasan yang dikena pasti berkemungkinan tinggi pesawat MH370 ini terhempas. Ya. Sebelum itu saya ingin merakamkan simpati juga kepada keluarga penumpang dan juga kru MH370. Kita bersimpati amat sangat kerana ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita lalui. Ya. Seperti yang saudara katakan tadi, memang di kawasan ini adalah kawasan yang ganas, ya. Kerana ini adalah kawasan yang dari segi cuacanya sebenarnya adalah kawasan pertembungan udara yang agak panas daripada kawasan subtropika dengan kawasan Antartika itu. Yeah. Jadi ini adalah kawasan yang dari segi cuacanya itu sentiasa berubah, ya. Jangka masa perubahan itu bukan macam di kawasan kita di sini tenang saja, tapi di situ memang, dan itu mencorakkan apa yang ada di lautan. Okey. Apa yang mencorakkan apa yang ada di lautan, seperti yang saudara katakan tadi, kemungkinan laju arus itu sehingga mungkin 2 meter per second. Biasanya arus ini dalam 0.1, on average 0.1. 0.5 itu sudah kira kuat itu. 2 meter per second itu terlalu laju sebenarnya. Jadi itu adalah satu dan kita tahu bahawa di Lautan Hindi itu kedalamannya dalam, ya. Dalam puratanya dalam 4 kilometer. Ya. Dan juga kalau saya melihat kawasan yang dikatakan berkemungkinan itu adalah kawasan yang ada satu jurang itu, trench, ya. Diamantina, ya. Dan kedalaman jurang ini adalah sekitar 8 kilometer.
di bawah daripada Mariana Trench. Mariana Trench lebih kurang 11 km. Tapi 8 km sudah 2 kali daripada purata ya. Kita berharap, kita berdoa kalau betul pesawat ini berada di situ, janganlah masuk ke jurang itu. Itu yang kita perlu sebagai latar belakang ya, Prof. Tetapi kenapa cuacanya begitu tidak menentu dan bagaimana itu mengaburi usaha untuk mengesan sebarang objek misalnya. Kan ramai di Malaysia bertanya, di media sosial pun mereka meletakkan semalam cakap nampak 120, pagi hari ini tak ada pula di situ. Tapi kalau dengan pergerakan arus yang sebegitu deras misalnya, sukar untuk mengesan itu satu. Yang keduanya, kalaupun kita mahu melihat dengan pandangan mata kasar, kawasan itu mempunyai pukulan ombak yang memutih di atasnya tanpa perlu menghentam pantai misalnya. Kerana dia memang sudah biasa bergerak dalam kawasan yang tidak ada daratan dan mereka memutih di atas. Mungkin Prof boleh bicarakan tentang pergerakan kolom air itu bukan saja di atas muka air sebenarnya. Kadang-kadang saya dengar sampai ke bawah 1-2 km itu pergerakan air itu masih lagi begitu kuat. Faktor cuaca itu amat penting dari segi operasinya itu. Kan, kalau cuaca itu buruk, pastinya menyukarkan pesawat-pesawat yang melihat daripada atas ini dan juga menyukarkan kapal-kapal di kawasan berkenaan. Dan tetapi dari segi oceanografinya di situ, sekiranya cuaca itu buruk, anginnya kuat, dan itu akan mempengaruhi corak peredaran arus di situ ya. Nah, secara oceanografi ini yang kita ajar dengan pelajar kita ya. Cara biasanya kalau kita Google pun kita boleh nampak corak arus itu. Kan? Itu adalah purata dan tidak semestinya setiap hari begitu. Dalam masa singkat, seminggu, 2 minggu, sehari ke sehari ini, itu amat dipengaruhi oleh weather factor. Itu. Dan bukan itu saja, banyak benda-benda lain on top of yang arus yang purata tadi. Ada arus-arus yang mungkin berpusar, kita panggil inertia arus, inertia current. Ada eddies, ada pelbagai lah. Jadi itu akan mempengaruhi ke mana serpian-serpian itu. Dan kalau sekarang ini sudah dalam berapa, 3 minggu lebih ya? 3 minggu lebih. 24 hari. Serakan itu akan besar saya rasa. Jadi satu cabaran untuk para Tapi sejauh pencari. mana sains iklim, sains arus kelautan dan oceanografi ini boleh membantu dalam konteks ini? Kerana kalau kita jumpa pun serpihan, maka kita perlu bergerak ke belakang. Kalau kita jumpa hari ke-25, kita perlu bergerak ke belakang itu. Bagaimana itu akan dilakukan? Tentunya mengambil kira cuaca, mengambil kira pergerakan arus daripada 8 hari bulan sampai ke hari ditemui. Tapi kalau macam Prof cakap tadi, setiap hari 25, 24, 26 hari yang berlalu itu tidak semestinya setiap hari itu puratanya sama. Kerana pergerakannya mungkin agak volatile ataupun terasing. Itu saya nak minta pandangan Prof selepas ini, dan kalau ada rezeki kita pergi ke skrin sesentuh untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Itu kita buat selepas ini. InsyaAllah. Saya membaca dua tulisan. Satu tulisannya seorang pelayar yang memasuki perlumbaan merentasi Lautan Hindi dan kapalnya pecah dan terbalik, dan beliau terpaksa memutuskan hujung jarinya kerana untuk menyelamatkan daripada tersangkut dan lemas. Dan beliau menyatakan cuaca setiap hari dan dalam satu hari itu, pagi, petang, tengah hari semuanya tidak menentu dan sentiasa berubah. Dan satu lagi catatan adalah daripada seorang pengkaji di Universiti New South Wales. Beliau terbabit dalam mengkaji arus lautan dan meletakkan buaya-buaya itu dan pergi ke kawasan selatan Lautan Hindi dan juga mempunyai cerapan yang sama. Dan dalam konteks itu yang kita bincangkan malam ini untuk memaparkan sekitaran di mana kerja-kerja mencari dan menyelamat sedang berlangsung dan cabaran yang tersendiri di situ. Tetapi elok jika kita ungkapkan juga dan kaitkan dengan apa yang terjadi ketika usaha mencari dan menyelamat untuk AF447, Air France 447 itu. Kalau boleh Prof berikan gambaran perbandingan itu. Tapi sebelum tu yang saya minta tadi, bagaimana kita nak
backtrack ataupun pergi semula ke 8 hari bulan untuk memetakan perjalanan berdasarkan mungkin cabisan yang kita temui besok atau lusa? Saudara Kamarul, tadi you menyebut tentang pergerakan arus serakan itu. Arus apa yang ada di lautan ni sebenarnya hanya di atas lebih kurang 1,000 meter. Okey. Itu adalah disebabkan oleh tiupan angin. Okey. Daya momentum tiupan angin itu menggerakkan arus dan kelajuan itu. Kalau di bawah itu agak calm. Okey. Jadi kalaulah pesawat itu terbenam dan ada berada di dasar, kemungkinan besar duduk dekat situ Tak bergeraklah. tak bergerak. Okey. Tapi nak mencari itu satu cabaran sebab yang di atas itu sudah tersebar di sana sini ya. Jadi persoalannya tadi bagaimana kalau sekiranya pesawat ataupun kapal-kapal di situ menemui serpihan ini, berdasarkan titik itu boleh tak kita backtrack? Ya. Now, cara teorinya sebenarnya boleh. Kita boleh mensimulasi daripada 8 hari bulan itu. Okey. Kita boleh mensimulasikan keadaan lautan itu dengan tiupan angin dan sebagainya. Kita boleh to some extent. Okey. Kita boleh mensimulasikan dan kita boleh letak backtrack. Kalau ada objek misalkan, backtrack dari mana dia datang. Tapi ini bukanlah sesuatu yang tepat. Tapi lebih baik daripada sekurang-kurangnya kawasan pencarian tu boleh dikecilkan. Boleh dikecilkan ya. Boleh dikecilkan. Jadi teknologi itu ada. Sebenarnya macam kumpulan saya juga sebenarnya ada membuat ocean forecasting system ni. Tapi itu di kawasan kita lah, kawasan Laut Cina Selatan, bukan di lautan Hindi ya. Kalau dimasukkan maklumat baru daripada Pasukan Mencari dan Penyelamat, adakah model yang sama boleh dipetakan untuk kawasan carian? Boleh sebenarnya, dan saya percaya maklumat ini sudah digunakan. Di Australia itu ada kumpulan-kumpulan yang kuat. Memang memerhatikan kawasan itu. Yang mereka juga mempunyai ocean forecasting system di Australia itu. Dia punya tentera laut itu mempunyai ocean forecasting system sebenarnya. Dan saya percaya maklumat ini telah digunakan lah. Tapi dari segi perbandingan di antara MH370 dengan AF447 ini, satu kawasan MS370 itu berada di selatan ya. Di kawasan yang kita katakan tadi yang bercelaru dari segi cuacanya. AF447 ini betul-betul dekat dengan kawasan Khatulistiwa. Di mana arus kita tahu anginnya tidak seganas apa yang ada di bawah itu. Walaupun kita tahu kedalamannya itu juga dalam dan in fact kalau kita tengok dasar topografi laut di kawasan itu pun berbukit bukau yang kita panggil sebagai mid ocean ridges ini, berbukit bukau. Tapi daripada pembacaan saya dalam Wikipedia itu, kapal bangkai AF447 itu sebenarnya tak berada di kawasan yang tapi di kawasan yang agak flat. Itu memudahkan mereka. Tapi banyak fakta-fakta yang kalau kita bandingkan itu menyebabkan kita ataupun membawa kita ke satu keadaan di mana usaha pencarian usaha pencarian MH370 ini sebenarnya satu cabaran yang amat tinggi berbanding dengan apa yang ada di AF447. Topografi bawah lautan ni macam di daratan, cuma dia ditengelami air. Betul kan saya kalau saya salah? Ada rabungnya, kalau saya ikan, ada datarannya. Kalau saya ikan, saya tak tahu apa di daratan. Kita manusia kita tak tahu, kita tahulah tapi kita tak boleh nampak yang tapi sebenarnya it's a mirror, seolah-olah macam mirror image. Mirror image. Di bawah tu juga ada bukit bukau, gunung dan kalau kita boleh seperti begini seperti begini ni. Bukit yang memanjang seperti begini dan ada itu jurang. Rabung lah yang biru muda dan garis-garis itu. Itu kita panggil macam mid ocean ridge. Tadi itu ada satu jurang itu yang dipanggil sebagai apa tadi itu? Diamantina. Yang bawah nama itu cantik sebenarnya. Saya tak tahu kenapa jurang itu dinamakan nama yang cantik seperti juga Mariana Trench. Jadi kalau ia terletak di antara rabung atau ridge itu, maka lebih senang kerana yang biru itu dataran. Itu kawasan yang dataran yang kita tahu. Tapi mungkin jika ia terletak di antara rabung-rabung itu, maka sonar misalnya, kerana pergerakan itu menggunakan sonar, itu yang akan menyukarkan keadaan itu ya, Prof? Itu akan menyukarkan, Cik Kamarul. Dan mungkin kita boleh berbincang sedikit lagi tentang perbandingan di antara AF447 dengan MH
370 itu. Kalau mengikut faktanya yang kita boleh baca daripada Wikipedia ya, dia jatuh pada 1 Jun 2009 ya, dan dia mengambil masa 2 tahun untuk menemui. Dan kotak hitam itu ditemui sebenarnya tidak dalam masa tempoh 30 hari itu. Walaupun keadaan di situ agak calm dan mereka tahu di mana kapal itu last known position itu tahu exactly sebenarnya. Tapi pencarian itu sendiri mengambil masa 2 tahun ya. Okey. Prof, kalau boleh pegang sebentar kata-kata itu, saya nak bagi rehat yang terakhir. Apabila kembali nanti, kita tahu antara yang menyukarkan adalah kalau kawasan ini kurang dikaji, maka ada pelbagai perkara baru yang perlu kita perhatikan. Dan kawasan ini memang kawasan yang begitu sunyi. Kawasan yang paling sunyi di dunia bagi ramai orang yang juru terbang ataupun yang mengemudi kapal laut. Mereka tahu kawasan ini agak sukar dan arusnya deras misalnya. Tetapi teknologi sekarang berbanding 5-6 tahun dahulu ketika Air France itu tentunya sudah bertambah baik. Mungkin daripada penggunaan satelit, daripada penggunaan alat pengesan yang lebih bagus misalnya, mungkin itu boleh memberikan kita lebih kefahaman jika kita boleh memetakan arus lautan dan pergerakan cuaca itu dengan lebih baik. Saya nak minta pendapat Prof lepas ini tentang apakah pertambahan-pertambahan baru kebelakangan ini, 2-3 tahun ini yang akan boleh memberikan kita harapan yang lebih besar untuk menemui MH370. Kita bicarakan sebentar nanti. Anda masih menonton Genawan ini, kita masih membicarakan tentang aspek iklim, aspek arus ke lautan dan keadaan sekitar lautan di selatan Lautan Hindi dan juga selatan-selatan. Dan tadi saya bertanyakan sebelum habis kita pergi blok kedua itu, sebelum kita pergi ke rehat, kalau Prof boleh mungkin berikan pandangan Prof tentang penggunaan teknologi kali ini, kerana jika 5-6 tahun itu mungkin tempoh yang agak lama bagi pembaharuan teknologi misalnya, bagaimana itu berbanding dengan AF447 dengan cerapan satelit yang lebih banyak dan kuat dan penggunaan pesawat dan sebagainya, mungkin ini akan memberikan lebih harapan untuk kita menemui MH370, Prof. Saya rasa dari segi pembaharuan teknologi ada ya. Kita mendengar beberapa satelit beberapa negara jiran kita pun, Thailand, ada berkongsi maklumat mengenai apa yang mereka nampak daripada satelit. So dari segi teknologi saya rasa memang ada perkembangan, tetapi saya tak pasti sama ada teknologi secanggih mana pun, kerana keadaan di situ agak macam saya katalah, kalau kita banyak maklumat pun, tapi maklumat keadaan sebenarnya itu sentiasa berubah. Dan di kawasan itu sebenarnya kalau kita ke bawah sikit itu adalah Antarctic Circumpolar Current. This is another current yang fast that moving around, mengelilingi Antartika itu. Dan kalau itu sejuk, misalkan serpian itu sudah terturun ke bawah, dan dia akan pasti hanyut ke tempat lain, disperse much wider, much faster. Prof, untuk membantu orang biasa macam saya yang dulu waktu belajar geografi pun tidak sebegitu tepat pencerapan kami, taklah sampai dapat A. Kalau kita tengok Finding Nemo, dia macam ada satu super highway. Apabila dia masuk dalam arus tu terus cepat. Dan itu bagi saya mungkin gambaran bagaimana kalau kita melihat kepada pergerakan arus lautan, maka kalau mereka sebarang cebisan atau objek termasuk ke dalam laluan arus tu, maka pergerakannya kalau berhari mungkin memakan ratusan kilometer misalnya. Dan kalau Prof sebutkan tadi ada eddies, ada gaya dan sebagainya, ini pusingan-pusingan berbentuk laluan air lautan, arus lautan yang mengelilingi dan mungkin sebesar putaran 50 km dan sebagainya. Jadi percampuran 1, 2, 3 ini misalnya, itu
adakah itu yang ditakdirkan sebagai celaru dan bagaimana berada hampir dengan Antartika itu menyebabkan satu lagi lapisan pertambahan yang kompleks kepada keadaan ini? Betul, itu yang kita panggil celaru itu. Now, secara puratanya saya kata tadi, textbook knowledge menyatakan bahawa memang di lautan itu ada highway-nya. Seperti Nemo itu ya. Ya. Di mana kalau termasuk ke highway ini di situ lalu. Kan. Tapi itu secara average-nya di situ. Average. Maknanya di situ seperti juga monsun, angin monsun. Kita tahu daripada atas ke bawah itu. Tapi dari satu hari ke satu hari lain kemungkinan dia berubah. Ada faktor cuaca di situ yang menentukan keadaan semasa ya. Begitu juga arus lautan itu. Maknanya ada benda-benda lain yang faktor cuaca ni akan menjelma dalam keadaan sehari ke sehari itu dan merubah sedikit sebanyak keadaan highway itu tadi, keadaan highway itu. Dan kalau kita ke selatan sedikit itu adalah arus Antarctic Circumpolar Current itu. Ini this is a strong current actually circling the Antarctica itu. Dan kalau misalkan serpian-serpian itu telah dibawa ke bawah itu oleh arus sejak sudah beberapa hari itu, maknanya dah masuk dalam sistem di mana arus yang bergerak mengelilingi Antartika itu. Di bawah, di dasar lautan, Prof, kerana timbul soalan yang mungkin jika pesawat berada di dasar lautan, sedimen di situ dan sebagainya, adakah itu menjadi satu persoalan kerana mungkin kawasan dasar yang jarang diganggu-gugat oleh sebarang aktiviti manusia ni mungkin mendapatnya lebih tebal atau bagaimana pandangan Prof? Di dasarnya dari segi arusnya sebenarnya amat perlahan. Itu textbook knowledge saya. Adakah itu bermaksud mendapan lebih tinggi? Saya rasa mendapan memang ada ya. Sedimen itu memang ada pastinya di dasar itu. Tetapi itu saya rasa tidak bagi saya bukan satu faktor yang harus kita khuatiri ya. Mungkin orang berfikir kalau di atas itu kuat, di bawah itu kuat juga, tapi sebenarnya tidak ya. Sebab di atas itu kenapa dia bergerak itu didayakan oleh angin ya. Jadi cabarannya adalah untuk mengesan ping daripada kotak hitam itu, dan kalau sudah dapat itu kurang sedikit cabaran kerana sekurang-kurangnya tempat cabaran di sekarang bawah. sebenarnya adalah untuk mencari serpian-serpian itu dan backtracking di mana kawasan yang patut kita buat ping mendengar. Dan itu memakan kepakaran yang mungkin sudah pun dipunyai di Malaysia dan juga Australia dan negara yang terbabit dalam SAR ini. Saya yakin. Saya yakin. Terima kasih banyak kepada Prof. Redolin kerana meluangkan masa memberikan kita cerapan tentang cuaca dan keadaan laut, terutamanya selatan Lautan Hindi di mana operasi mencari dan menyelamat MH370 sedang berlangsung dengan rancaknya membabitkan kerjasama pelbagai negara di dunia. Hantarkan pandangan anda sendiri pada Astro Awani, pelbagai platform Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ataupun terus ke laman Sesawang Astro Awani ataupun muat turun aplikasi mudah alih iOS dan Android. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih.